Empayar Turki Utsmaniyah Ottoman Empire bertahan selama 623 tahun dari 1299 sehinggalah 1922 dengan menguasai kawasan yang sangat luas di sekitar Laut Mediterranean. Kuasanya juga tersebar di utara hingga ke Eropah, hanya berhenti kerana mereka gagal menakluki Vienna. Di barat daya, pengaruh Empayar Utsmaniyah turut sampai sejauh Morocco. Penaklukan oleh Empayar Utsmaniyah mencapai kemuncak pada sekitar tahun 1700, pada ketika pengaruh Empayar meliputi kawasan yang paling luas sepanjang kewujudannya. Yang pertama, pentadbiran dan perundangan. Sultan Sulaiman mengatur kerajaan secara sistematik dan memberikan undang-undang untuk empayar ini, dikenali sebagai Kanun Sulaiman. Sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam telah diwujudkan. Seterusnya adalah ekonomi. Dalam sektor ekonomi diwujudkan jalinan perdagangan antara Laut Timur dan Barat atau antara dunia Islam dan bukan Islam meliputi Laut Tengah, Laut Merah, Lautan Hindi dan Mediterranean. Dan seterusnya adalah sistem pendidikan. Berlaku perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya. Pendidikan termasuklah sistem madrasah, sekolah pengetahuan akademik, maktab teknik dan kolej perubatan. Dan yang terakhir adalah seni bina. Masjid merupakan binaan yang paling berpengaruh, contohnya Masjid Sultan Ahmad, Masjid Sultan Salim dan Masjid Sultan Sulaiman. Peranan Kerajaan Utsmaniyah. Yang pertama, persatuan umat dan dunia Islam. Kerajaan ini telah mengembalikan semula kesatuan umat Islam ketika itu dengan mempertahankan agama Tauhid dan syariat Islam. Kerajaan Utsmaniyah juga telah berjaya menyatukan dunia Islam ketika itu seperti Iraq, Syria, Palestin, Mesir, Semenanjung Arab, Algeria, Morocco dan Tunis dalam satu kelompok bersama-sama dengan Turki serta sebahagian besar Eropah Timur bagi menghadapi serangan Portugal dan Spanyol. Seterusnya, mempertahankan tanah suci Islam. Peranan seterusnya ialah mempertahankan tanah suci Islam iaitu Mekah, Madinah dan Palestin daripada serangan musuh-musuh Islam terutamanya Yahudi. Seterusnya, amalan syura. Pelaksanaan pentadbiran kerajaan didirikan dengan asas syura ulama atau dengan maksud lain ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara dan bertindak mengawasi gerak-geri pemimpin supaya bertepatan. Pembentukan pemerintahan berasaskan akidah yang satu. Pemerintahan negara pada zaman ini dibentuk berasaskan akidah yang satu. Perkara ini dapat dibuktikan dengan pemilihan menteri-menteri yang berbilang bangsa sehingga mencapai jumlah 290 orang. Meneruskan usaha dakwah. Usaha dakwah Rasulullah SAW masih diteruskan dengan meningkatkan pembukaan wilayah-wilayah yang baharu. Kemuncak kejayaan ialah pembukaan kota Konstantinopel. Seterusnya, pembangunan sosial. Antara tindakan berkaitan dengan sosial ialah menjaga kebajikan rakyat dengan menyebarkan ilmu di masjid, sekolah, pertubuhan kebajikan, perpustakaan, tempat penginapan bagi pelajar dan guru, hospital dan lain-lain. Yang terakhir, penguasaan 3 lautan utama.
Kerajaan Utsmaniyah telah menguasai 3 lautan utama sehingga dikenali sebagai Lautan Islam, iaitu Lautan Mediterranean, Laut Merah dan Laut Hitam. Kejatuhan Kerajaan Utsmaniyah. Masalah dalam dan luaran. Semasa zaman kemerosotan, Empayar Utsmaniyah lemah kerana masalah dalaman dan luaran disebabkan peperangan yang amat mahal, terutamanya menentang Parsi, Rusia, Austria-Hungary, Perang Rusia-Turki ialah peperangan antara Rusia dan Empayar Utsmaniyah semasa kurun ke-17, ke-18 dan ke-19 Masihi. Seterusnya, nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme etnik mengancam kestabilan Utsmaniyah kerana rakyatnya yang berbilang mangsa. Banyak peristiwa pemberontakan atas nama nasionalisme muncul dan menggugat Empayar Utsmaniyah. Yang berikutnya, keruntuhan moral bangsa Turki. Kejayaan Turki yang selalu dibanggakan kaum muslimin tidak bertahan lama. Semakin lama bangsa Turki mula mengalami masa keruntuhannya sedikit demi sedikit. Penyakit lama yang pernah berjangkit di setiap umat telah menjangkiti di antara mereka. Penyakit saling memusuhan semuanya berjangkit secara meluas dalam kalangan rakyat Turki Utsmaniyah. Akibat kekalahan, Empayar Utsmaniyah dipaksa menandatangani perjanjian damai, di mana empayar berkenaan jatuh ke tangan Britain, Perancis, Greece dan Rusia. Empayar Utsmaniyah berakhir secara rasmi pada tahun 1922.